Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat yang dikasihi. Semoga pagi ini sebelum kita nak memulakan bila kita bangun pagi, apa yang kita perlu ucapkan? Kita ucapkan syukur Alhamdulillah. Pada waktu pagi kita masih lagi diberi bangun daripada tidur. Okey, itu adalah satu anugerah yang berharga buat diri kita. Okey, dan hari ini belajarlah untuk setiap hari kita sentiasa bersyukur, kerana bila kita selalu kadang-kadang kita tidak selalu dapat apa yang kita sukai, apa yang kita nak, tapi belajarlah bersyukur dengan menyukai apa yang kita ada. Okey, percayalah bila kita belajar mengenali bersyukur apa yang kita ada, kita akan lebih rasa bahagia. Okey, setiap hari merupakan hari yang merupakan satu kesempatan bagi kita bila kita diberi peluang untuk bangun, untuk menjalani kehidupan kita bersama orang yang kita sayang, supaya kita akan menjadi lebih baik dan supaya kita berubah ke arah lebih baik. Okey, sekiranya semalam apa yang kita lalui mungkin kurang baik, so hari ini kita jadikan hari yang lebih baik daripada hari semalam. Okey, so hari ini pagi ni bila Linda keluar daripada rumah pergi ke kedai, so Linda dapat dengar di radio lah berita bahawa Kementerian Kesihatan sangat mengemphasize buat masa sekarang dengan ujian pandemik COVID-19 ini, banyak sebahagian daripada kita terjejas dan terjejas yang sangat teruk. Okey, mengalami kesedihan, mengalami perasaan-perasaan seperti hari ini kemurungan, dan kita tahu banyak ada segelintir kes yang boleh membawa kepada perasaan ingin membunuh diri, terjun dari bangunan tempat tinggi. So banyak kes-kes yang pada masa sekarang ini ujian pandemik COVID-19 ini banyak kejadian berlaku seperti itu. Kerana apa? Kerana kita mengalami kemurungan. Okey, so hari ini Linda rasa ada benda, ada perkara ataupun ada sesuatu yang Linda nak berikan pada pagi ini. Mungkin sedikit sebanyak kita dapat sama-sama menghayati dan juga mengikuti bagaimana 5 cara untuk mengatasi kemurungan mengikut Islam. Okey, so kita tahu setiap orang ni, setiap individu ni berhadapan dengan ujian yang berbeza daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ada yang mampu menghadapinya dan ada juga yang tumpas tak boleh menghadapinya. That's why sekarang kita tengok banyak kes-kes yang mengalami perasaan tekanan perasaan ataupun berada dalam keadaan kemurungan. Jadi bila kita tengok tak semua orang kuat untuk menghadapi ujian yang Allah beri, kadang-kadang itulah disebabkan kita berlaku kemurungan kepada diri kita. Okey, so kemurungan ni, apa yang dimasukkan kemurungan ini adalah gangguan perasaan yang boleh menyebabkan seseorang itu rasa sedih yang berpanjangan, kadang-kadang keletihan, tiada tenaga, cepat marah, hilang minat dalam aktiviti harian. Okey, so Alhamdulillah hari ini dah pukul 9, kami dah siapkan awal untuk penghantaran pagi. So hari ini taklah kelang kabut sangat. So Alhamdulillah kami dapat selesaikan order-order malam tadi untuk kami buat penghantaran selepas Linda buat sesi live ini. Dan sebelum Linda teruskan, kepada sahabat-sahabat yang berada di kawasan Toge AM Segar beroperasi, kalau nak walk in pun boleh, kalau nak direct order pun boleh, sebab kita ada sediakan, memang setiap hari kita adakan limit set untuk combo 4 hingga 5 set. So untuk mereka yang tiba-tiba mungkin malam tadi tak teringat nak order, so biasanya dia teringat pagi, dia order pada waktu pagi. So that's why kita standby untuk 5 set combo, 4 atau 5 set combo untuk mereka yang walk in dan juga untuk mereka yang membuat tempahan pagi. Okey, dan tapi tak galakkanlah, so lebih baik kita pre-order untuk memudahkan Toge AM Segar menyiapkan semua ayam-ayam yang ditempah pada waktu malam. So pagi kita dah selesaikan bersih dan basuh. That's why proses penghantaran tu berjalan dengan lancar. Okey, boleh tak macam tu?
So apa khabar sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang baru masuk di sesi live, pada mereka yang mendengar di sesi live pada pagi ini, jangan lupa kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang berada dalam situasi kemurungan, kesedihan, okey. So mungkin sedikit sebanyak bila dia melihat sesi live Linda, mereka akan lebih berasa tenang dan juga akan kembali kepada keadaan seperti biasa. Okey. So bila kita lihat sahabat-sahabat kita ataupun ahli keluarga kita yang mengalami kemurungan ni, so kita tengok bila ia berlarutan sekurang-kurangnya 2 minggu ataupun ia berlangsung sehingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Jadi ini adalah satu sebab dia mengalami masalah kemurungan. Kemurungan ni dia tidak mengira umur, dia tidak mengira jantina ataupun bangsa. Kepada sesiapa pun akan mengalami perasaan kemurungan ni. Okey. So kalau boleh jangan kita ambil mudah perasaan kemurungan ni, kita jangan ambil mudah, kita kena atasi dengan segera supaya ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada diri kita, kepada sahabat-sahabat kita. Sebab ialah baru Linda tadi beritahu kan, kita tengok kes mereka sanggup bunuh diri, mereka terjun bangunan kerana mereka tak tahan dengan keadaan sekarang ni, menganjak memberi efek kepada kehidupan mereka, kepada keluarga mereka. So that's why dia tak boleh nak menerima dengan keadaan itu. Okay. So kalau boleh kita perhatikan, kita ambil tahu orang-orang di sekeliling kita, okey, especially sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, ahli keluarga kita sendiri, mungkin ada yang memerlukan pertolongan, mungkin mereka dalam keadaan kemurungan. Jadi kita kena ambil tahu. So bila kita ambil tahu, so kita tahu mereka berada dalam keadaan yang baik ke, mereka dalam keadaan sedih ke. So that's why kita kena ambil tahu. Alright. So selebihnya kalau kita lihat tanda-tanda kemurungan ni juga boleh terjadi apabila seseorang itu mengalami gangguan tidur. Mengalami gangguan tidur, kadang-kadang bangun terlalu awal, kadang-kadang berlebihan tidur, selera makan tak ada, berat badan turun mendadak, kadang-kadang mudah cepat merasa marah. Okey, dan lebih parah lagi itulah yang Linda beritahu, mereka sampai hilang pertimbangan, mereka sanggup ingin membunuh diri daripada nak mengharungi masalah yang dihadapi. Okey, jadi di sini pagi ini Linda nak kongsikan 5 cara untuk mengatasi kemurungan mengikut Islam. Okey, semoga 5 cara ini sahabat-sahabat boleh menyebarkan atau berkongsikan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Mungkin mereka dapat memberi sedikit sebanyak dapat membantu mereka. Kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang sahabat-sahabat kita ni berada dalam kemurungan, mungkin mereka malu, mungkin mereka tak tahu. Jadi sedikit sebanyak bila mereka melihat cara untuk mengatasi kemurungan ni mengikut Islam, so mudah-mudahan mereka akan mengambil iktibar, mereka akan mengubah dari keadaan yang murung menjadi lebih sedikit baik dalam proses yang mengambil masa. Mungkin ada langkah-langkah dia yang patut diikuti. Jadi 5 cara yang nak kongsikan ini untuk mengatasi masalah kemurungan dari segi Islam. Okey, yang pertama, kita kena mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita pasti dan percaya setiap ujian yang berlaku adalah daripada keizinan dia. Jadi apapun yang berlaku, kita sebagai hamba-Nya, apapun yang dia nak berikan ujian kepada kita adalah semua datang daripada dia. Okey, so di sini Lina nak kongsikan seperti Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, maka ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepadamu. Jadi perkataan firman ini merupakan peringatan ataupun panduan bahawa andai kita sentiasa ingat kepada Allah SWT dan ingat dialah yang membesarkan keesaannya, maka Allah SWT akan melindungi kita sepanjang masa. Jadi itu firman yang telah disebutkan, yang telah dikongsikan kepada kita. Bila kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap apapun yang berlaku kepada kita, insya-Allah Allah akan sentiasa mengingati kepada kita. Alright. So begitu juga dengan ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, okey, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat.
Jadi apa perkataan dan maksud firman yang disebutkan itu adalah isyaratnya jelas bahawa Allah Subhanahu Taala membantu dan melindungi kita sebagai hamba-Nya untuk mengatasi sebarang permasalahan, termasuk masalah gangguan kemurungan, dan kita diberi isyarat bila kita mengalami kemurungan, kita kena kembali kepada Dia, kita kena berusaha dan banyakkan berdoa dengan penuh kesabaran. Jangan kita sesekali meninggalkan solat. Bila kita berada dalam keadaan sedih, bila kita ditimpa ujian-ujian yang bertimpa-timpa, so kita kena kembali ingat kepada Dia, berusaha untuk mengatasi masalah itu, dan juga perbanyakkan berdoa dan jangan tinggalkan solat. So itu adalah cara pertama untuk kita mengatasi bila kita mengalami perasaan kemurungan. Boleh tak macam tu? Okey, mudah-mudahan dengan cara pertama itu, bila kita mengalami kemurungan, kita kena memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kuasa yang boleh menandingi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Dia. So Dia saja yang boleh memperbaiki keadaan diri kita. Okey. Dan yang kedua, kita kena banyakkan berzikir. Okey, kenapa? Supaya bila kita perbanyakkan berzikir, kita akan lebih dekat diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Dia akan membuatkan diri kita, hati kita akan menjadi lebih tenang. Okey, zikir ni adalah salah satu seperti terapi untuk jiwa manusia. Jadi kita jangan tinggalkan zikir. Bila kita tinggalkan zikir, kita lupa bahawa kita ada Allah. Allah sentiasa sayang kepada hamba-hambanya. Allah sentiasa sayang kepada hamba-hambanya yang sentiasa mengingati Dia, sentiasa berzikir untuk Dia. Dan itulah salah satu terapi untuk membuatkan hidup kita sentiasa dijauhkan dari perasaan kemurungan, kesedihan. Okey, so tu cara yang kedua, kita kena berzikir, perbanyakkan zikir. Okey. Cara yang ketiga, kita kena beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Apa maksudnya kita beriman kepada takdir yang baik dan buruk? Bermaksud rukun iman yang keenam, iaitu beriman pada qada dan qadar. Okey, biasanya bila ia menjadi salah satu cara untuk mengasati masalah kemurungan kita kan, kita sebagai umat Islam yang patuh, kita harus menerima takdir yang sudah digariskan, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bahawa sama ada takdir itu baik ataupun tidak baik, ataupun takdir itu baik ataupun buruk, kita sebagai hamba Allah SWT, kita kena sentiasa percaya, kita kena beriman kepada qada dan qadar. Okey, jika kita mengalami keburukan yang tak perlu berlarutan dalam kesedihan, seperti jika kita mendapatkan keburukan tak perlu berlarutan dalam kesedihan, orang yang percaya takdir, yang beriman pada takdir, maka mendapat manfaat daripada rukun iman dan segala hal yang mereka terima. Jadi bila berlaku kepada kita, kita yakin bahawa itu adalah qada dan qadar dan ketentuan Tuhan, dan kita terima dengan perasaan yang redha dan sabar. So itu adalah salah satu cara yang ketiga. Kita kena percaya bahawa setiap ujian itu pasti ada hikmahnya di sebaliknya. Kalau kita sentiasa beriman kepada Allah SWT, kita sentiasa percaya dan yakin setiap ujian itu pasti kita akan terima dengan redha. Jadi itu cara yang ketiga ya. Cara yang keempat, ini sangat baik. Kita kena di masa-masa saat pandemik COVID-19 ini, kita tengok kadang-kadang kita tak perasan sahabat-sahabat kita mengalami kemurungan, kesedihan. So kita kena perbanyakkan eratkan silaturahim. Okey, eratkan silaturahim kita sesama keluarga, okey, untuk jiran-jiran kita, untuk sahabat-sahabat kita, dan untuk orang di sekeliling kita. Bila kita jaga hubungan erat silaturahim ini, kita akan sentiasa berada dalam fikiran dan emosi dan perasaan yang seimbang.
Bermakna kita sentiasa bersemangat dan bermotivasi untuk meneruskan kehidupan kita pada saat ini. Okey, bila kita banyak meluangkan masa dengan ahli keluarga, berbual-bual, menikmati makan bersama, menelefon keluarga di kampung, menelefon adik-beradik, bertanya khabar dengan jiran-jiran ataupun dengan sahabat-sahabat kita, itu sikit sebanyak kita dah memberi perasaan yang menyeronokkan buat mereka. Okey, jadi itulah perasaan bila kita eratkan silaturahim kita sesama kita, so dia sedikit sebanyak boleh memberi kegembiraan kepada mereka di luar sana. Okey, so perkara yang keempat ini, okey, jangan kita lupa kita buat supaya kita sedikit sebanyak dapat menolong sahabat-sahabat kita di luar sana. Sekiranya cara-cara untuk mengatasi kemurungan ini mengikut Islam dapat membantu sahabat-sahabat kita di luar sana, jangan lupa sharekan kepada sahabat-sahabat atau guru-guru yang berdekatan. Mudah-mudahan mereka sama-sama dapat mengamalkan cara-cara yang Linda sharekan pada pagi ini. Boleh kan macam tu? So yang terakhir, kita sebagai hamba Allah, okey, kita sebagai hamba Allah yang sentiasa inginkan kebaikan, inginkan benda yang sentiasa terbaik buat diri kita. So apapun ujian yang berlaku kepada diri kita, kita kena tawakal. Yang terakhir, cara untuk mengatasi kemurungan dari mengikut Islam, yang kelima adalah tawakal. Apa yang dimasukkan tawakal, iaitu adalah perasaan yang selalu kita rasa yakin, kita sentiasa bersikap positif kepada Allah SWT, kita sentiasa bersangka baik kepada Allah SWT. Sebab bila kita jadikan sikap itu dalam diri kita yang baik menurut agama Islam, jadi kita akan terima segala ujian dan dugaan dengan hati yang tenang, dengan yakin setiap yang berlaku itu ada hikmahnya. Jadi 5 cara yang terakhir ni, 5 cara yang kelima yang terakhir ni adalah tawakal. Kita berserah kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Jadi kita dah pasrahkan, kita berusaha kita dah lakukan yang sebaik mungkin untuk menyelesaikan segala masalah kita. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan apakah pengakhiran, apakah kesembuhan, apakah kebaikan yang nak diberi kepada kita. Okey, so apapun kita kena tawakal dan yakin dan percaya setiap hikmah yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Dan kita mohon jangan lupa perbanyakkan berdoa dan jangan tinggalkan solat. Walaupun kita berada dalam keadaan yang kemurungan dan berada dalam kesedihan, solat adalah tiang agama. Jangan tinggalkan solat. Bila kita buat apa yang Allah suruh, Allah sentiasa akan sayang kepada kita, Allah sentiasa akan lindungi kita. Jadi itulah 5 cara yang Rida kongsikan kepada sahabat-sahabat di luar sana, 5 cara untuk mengatasi masalah kemurungan mengikut Islam. Mudah-mudahan kita dielakkan daripada perkara-perkara yang boleh membahayakan diri kita, elakkan daripada perasaan-perasaan kemurungan, kesedihan ini. Kita banyak lebih mengambil tahu kepada ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita dan semua manusia di sekeliling kita. Mudah-mudahan bila kita sentiasa mengeratkan silaturahim, kita sentiasa dilindungi dan juga kita sentiasa bila kita menambah baik kehidupan kita, kita sentiasa akan diberikan ketenangan dalam kehidupan kita untuk menguruskan kehidupan kita di saat pandemik COVID-19 ini. Okey, itu saja daripada Linda pada pagi ini. So jangan lupa kepada sahabat-sahabat yang melihat di sisi live Linda pada pagi ini, sharekan video pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi bersama-sama, dapat memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Okey, dan apa yang kita lakukan demi untuk kebaikan, mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan juga kepada diri kita. Okey, itu saja daripada Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.